Dan kata musannif rahimahullah ataupun rahmatullahi alaih. Baca itu tu. Dan kata musannif, yakni kata pengarang kita, rahmatullahi alaih, bermula rahmat. Pakai itu jumlah mubtada khabar tu jadi hal pada kata musannif. Dan kata musannif rahmatullahi alaih, hal kada musannif dirahmati oleh Allah alaihi, ke atasnya, ke atas musannif. Bermula kia-sia belah kasihan ni Allah Ta'ala tu mintalah turun ke atasnya, ke atas musannif. Musannif kata kan weh? Tengok musannif kata, hadza wa arjullaha fil khalas. Baca nah. Hadza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil liha ulai qad gawa. Bermakna itu dah. Musannif kata nak, haza, bermula ini perkataan musannif ni. Hazal qawlu alladhi qalahul musannifu. Ini perkataan yang mengatalah akan dia oleh musannif. Mana musannif kata dulu? Nung, pada muka ni puluh ni 55. Musannif kata nak, wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa hilmin tabi'an lil haqqi wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ittida'i man khalaf. Ada tu kata musannif tu. Wa haza, dan bermula ini, haza bermula ini tak mula damai, ai hazal qawlu alladhi qalahu al musannifu, pada sahifah pada muka ni 55 tu. Bermula ini perkataan ni, perkataan allazi qalahul musannifu, yang mengata akan dia oleh musannif pada sahifah ni 55 mana? Yani wa kun kama kana khiyarul khalqi halifa ilmin tabi'an lil haqqi. Perkataan ini, perkataan ini musannif nak kena wa arjullah, dan aku berharap-harapnya, kata musannif. Bawa gila. Wa arjullah, dan aku berharap-harap akan Allah. Berharap-harap fil ikhlasi, pada ikhlas aku ni. Pada lepas aku ni, pada suci dan bersih hatiku, minar riya, daripada sifat riya. Aku minta lah dengan perkataan aku duk kata ni, daripada awal sampai akhir sampai perkataan tu, wa kun kama kana khiyarul khalqi, minta lah menjadilah dirimu tu semacam orang yang sebaik daripada makhluk, orang yang terpilih daripada makhluk. Maka aku kata begini, bukan aku nak oyak aku pandai, bukan nak oyak kata aku nak tunjuk orang kata aku ni bijak, bukan nak tunjuk orang kata aku ni ilmu banyak, dak. Minta lah Allah Ta'ala lepas daripada sifat riya, sifat puji dan memuja orang-orang kepada aku. Ni payah sekali ni nak buat sifat riya. Kadang-kadang puak wahai makan puji. Makan puji tu bahasa Melayu. Patut orang panggil orang makan riya, yakni makna buat kan orang nak orang tengok. Kalau kecek bahasa kampung kita lah ni, puak wahai makan pang. Dia kecek mudah-mudah. Kecek bitah-bitah lah. Pasal makan pang. Ya cek sesat. Hidung tu mula buka lah. Kalau dia mau panggil bos dia, jamu habis tegdah. Tentu angkat pang tu, angkat pang. Mudah angkat pang. Kecek bahasa kitanya, nah, orang panggil makan puji. Kalau kecek bahasa lorak kampung kita ni, pok makan pang. Bahaya ni, pok angkat pang ni kalau dia tak pang, tak boleh. Mula tak kena duk, tak kena kecek pun bunyi tak sedap, dia pang-pak sini tu kan. Deh. Kok dah wilaka. Napa? Okey. Ni fak wahai kepang. Kalau fak wahai ke puji, kalau tak puji ya sehari set. Apa tak kena wak popo tak jadi, waktu ni tak jadi balah ni. Hana puji dia, puji demo ni dah. Kau tengok demo ni, telefon nak pun jauh demo sore kau tengok. Satunya nampak juru. Dah ada apa je apa. Nak kau nak kasih dah. Kau dok tengok demo hak juru patu demo ni hak ngaji boleh. Kau dok tengok demo ni, jadi cukup lah demo. Dah ada apa. Demo nak ke apa dek? Dia mau nak gapo kawai klik kawai beli weh. Ni makan pau. Ada orang tak pau ya, tak kena meh kawai gula mau nak. Kan? Putih balah habis. Dia mau tahu dah yang ni ke pang lah lo cek. Cek po cek kak. Demo kau tengok demo deh.
Dia pakai baju tu demo nampak supaya buat Espanya dah. Kawan dah mengingok tu dah. Semua hayat tu dah. Semua hayat. Demo dia pakai subai batu, tekuk batu supaya buat Espanya. Sorok pun dah. Tak ada apa dah. Yang nak orang tu ni. Sampai tak tidur. Lepas buat itapang sikit ya. Jadi dah duit kakak dah. Baca pagi yuh. Tak nak orang nak tidur tak boleh. Dia nak cih ke. Tapi cih tu tengok lah. Kalau cih tu nampak nak bahaya, nampak nak punuh, tak ada kata cih. Nabi kata jangan puji saudaramu kalau nampak nak punuh. Tapi kalau kita puji, you nampak kau rajin ngaji, kau rajin ngapa Quran, tu tak apa. Kita cih you, ngapa sungguh ngaji, tu tak apa. Kalau kita pang apa nak dikut punuh, tak boleh. Deh. Pasal puan wahibah ni pun takut kok. Pasal angin tinggi ya. Kecek ke juta mata. Aku juta tu ada apa ni kecek juta. Ada orang pangsat. Oi, demo nampak pun sia tak sia dah demo. Sia kau nak sia habis ni. Tu makna kata mintalah Allah Taala lepas daripada riya, lepas daripada puji orang, lepas daripada puja orang. Thumma fil khalasi. Atas pada fil ikhlasi. Thumma fil khalasi. Kama dia minta Allah Subhanahu wa taala lepas pula. Suci pula. Kami minta dan kami minta lepas daripada kita ni pada perkataan semua ni. Bakal di hazan ni rujuk pada dekat ni. Hazan dia panggil ismul isyarah yang rujuk pada musyarul ilah yang dekat. Mana yang dekat? Wa kun kama kana khiyarul khalqi. Ya rujuk di situ. Dah. Mintalah perkataan ni kita mau katalah mintalah aku lepas daripada puji orang. Nama dia mata musannif ni jadi alim sungguh panak dah aku tak ada nak. Minta lepas pada puji itu. Minta lepas daripada orang kelihatan. Aku tak ada buat kerana orang. Thumma fil khalasi kama dia minta lepas pula minar rajimi daripada haru biru syaitan. Minta lepas daripada haru biru syaitan. Yusri. Lepas daripada haru biru syaitan, kacau syaitan minta lepas juga. Syaitan kecek hati manusia pang lek luar, manusia kita buat apa je puji. Minta lepas daripada haru biru syaitan, kacau syaitan, lagi pula syaitan mana? Yang dijauh ia ada. Yang dijauhkan ia syaitan. Yang dijauhkan ia syaitan tu tafsir mana? Syaitan. Syaitan mana? Mana ba'udah. Asal syaitan hak kita tengok dalam mata ke apa? Mata. Kita tengok dalam mata mino. Mata mino kita tasrih kan? Tasyaitana, ya tasyaitanu, tasyaitunan. Makna apa tasyaitana? Makna ba'uda an rahmatillah. Jauhlah ia daripada kasihani Allah. Jauh ia daripada rahmat. Pada rahmat tu. Orang ni Tuhan cucu rahmat. Tuhan saya sebut rahmat Tuhan. Tuhan saya kat orang ni. Dulu ya karuk weh. Jolilah, berzina lah, minum arak keting ya ni. Karuk tak ada kecek kau duk kapung dulu. Tapi Tuhan saya dia. Tuhan rahmat dia. Tuhan kesiap lah. Tuhan tarik mari maduk dalam rahmat Tuhan. Tuhan tarik dia berasa nak ngaji. Ni dia panggil rahmat. Lepas tu seorang-orang ni hak boleh masuk syurga bukan masuk dengan amalan. Dengan kasihani, kasih belah, sayang Allah, orang ni boleh masuk syurga. Bukan dengan amalan. Amalan tu nak tinggi darjat ya, tinggi pangkat ya. Supaya kita ngaji belaka. Dengan sebab ngaji boleh masuk hijau. Tapi nak tinggikan di dalam hijau tu, ya kena ngaji tuk gapo. Okay? Ngaji yang jelaka sebut ngaji boleh masuk boleh hijau laka. Tapi kan tu. Dia menikan gapo. Ada menikan pucakan, kan rupa rong pucakan ke, dia menifai mana. Tu mengikut keadaan ilmu dia. Tapi dia apabila ngaji, boleh masuk belakang. Tapi rahmat tu, tengok token nak mik siapa. Kasih ni token tu nak pada siapa tengok. Lepas tu dia, thumma nafsi. Kama dia minta lepas pula daripada nafsu amarahku ni. Nafsu yang jahat ni, nafsu yang karuk ni, minta juga Allah Ta'ala lepas daripada aku. Wa man yamin, dan siapa-siapa yang cenderung ia, yang condong ia. Tu siapa-siapa yang condong. Liha ula, bagi mereka itu yang tiga. Ataupun bagi yang tiga. Duk condong kepada masalah syaitan. Condong ia pada nafsu ammarah. Ataupun condong ia kepada ereh hawa nafsu. Orang mana duk condong pada benda-benda ni?
Qad rawa sesungguh sesak iyo. Sesak jalan. Orang ni sesak jalan. Tengok. Kita tulis sikit. Sesak jalan. Siapa dia yang turut nafsu? Siapa dia yang turut syaitan? Siapa dia yang turut ereh hawa nafsu? Maka orang ni qad rawa sesak iyo. Jahani iyo. Jatuhlah ia dalam kebinasaan. Tengok. Haza wa arjullaha fil ikhlasi minar riya'i thumma fil khalasi minar rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamil liha ulai qad rawa. Dengar. Tengok musannif katanya. Haza bermula ini. Ini perkataan yang mengata akan dia oleh musannif. Jadi haza kita tahu dah ha ni namanya dalam kitab Arab, dalam kitab nahwu panggil ha tambih. Ha tambih, hak musannif nak jaga salah. Hei, pok kita pok ngaji ataupun pok dok telaah ataupun pok dok ngajar musannif ta haza. Hei, ini ni. Ini perkataan seolah tak nak jaga pon ni pok kita dok kali. Hei, perhati kau ni Kata panggil ha tambih dah tu. Hei, perhati kau ni, mata dok tengok lain, dok tengok langit, tengok dinding tu perhati ni. Hak mana nak menjaga, nak mengwisdah. Musannif nak wi kita khabar dah. Haza zaning orang panggil ha tambih. Za ni seko isim isyarat ni. Za wazi wati, za wazi wati wa kaza ataupun wa haula tu isim isyarat belaka dah. Za wazi wati tu panggil ismul isyarah. Kamu ada isim isyarah ada kalau musyarah ilah ya dekat tempat ya rojak tu tempat dekat. Ada tempat rojak ya jauh apa zalika wa kadzalika tu rojak musyarah ilah ya jauh. Hadza bermula ini. Hei, ni musannif kata ni. Al-qaulul ladzi qalahul musannif ni. Perkataan yang mengatalah akan dia oleh musannif. Takdirnya hadzal qaulul ladzi qalahul musannif rahimahullah musannif kata wa kun kama kana khiyarul khalqi. Deh. Menjadilah dirimu semacam orang-orang yang terpilih daripada makhluk ini. Orang yang terpilih. Jangan dia jadi orang karau. Jangan dia jadi orang tabat. Makna murad dengan tawakun kama kana khiyarul khalqi. Yakni murtabat bagi khawasul khawah. Orang yang setinggi-tinggi makhluk ini. Daripada hati dia Allah, Allah, Allah. Ataupun murtabat khawasul khawah. Ataupun murtabat arifun billah. Pak musannif kata gini ni dia nak ikhlas kau dia nak oyak dia pandai kau ada. Tu perkataan ni nak oyak dah. Benda sebenarnya lah ni mana khawasul khawa orang hati duk dengan Allah, Allah semua. Kamu dia ada katanya musannif mu katalah tu menoyak mu pandai dah musannif. Noyak mu reti doa muallim sadar lah. Ada musannif tu. Wa arjullaha aku berharap-harap. Ada orang tanya musannif aku berharap-harap lah akan Allah Taala. Awal istinah arju fi imdari. Fi imdari yang marfu' di atas dhamma muqaddar. Asal arju, arjuwu. Arju berat dhamma tawa maka berat dhamma tawa dhamma tawa kana wahra ila. Jadi arju asalnya arju. Tapi kalau ketika nasab boleh kata an arjua. Boleh? An arjua. Boleh? Sebab apa? Sebab li annal fathata akhafful harakat. Boleh kita nak baris di atas wa seringnya baik. Tapi ketika rafu' nak kata arju. Boleh tak? Maka orang Arab yang tahu lidahku berat nak domohkan di atas wa sebab tu orang panggil fi'il mudhari' ketika ni rafu'. Rafu' dengan domoh. Domoh yang ditakdirkan. Niat salah kata domoh dah ni. Domoh dah lek lakin. Niat tak domoh dah ni, domoh dah niat dalam hati je. Sila je kata domoh dah tapi nak bos sungguh tak leh. Berat. Wa arjullah aku berharap-harap akan Allah fil ikhlasi. Aku berharap akan Allah Taala pada berikhlasnya. Berharap ikhlasku lepas aku suci hatiku bersih minar riya'i daripada puji orang, daripada kelihatan. Bukan kuat kita nak orang tengok, nak orang pandai kata ku ni pandai, ku ni alim. Dah. Mintalah ya Allah melepas pada sifat ni. Sebab tu kalau kita ngajak lillah, kalau amat lillah, semaya sana lillah. Bukan ayat kita rajin. Faham ngaji ni lillah, kerana nak meninggi kita, kerana nak mendekat diri dengan Allah. Bukan ayat orang kata kita pandai, kita rajin. Tak. Musannif minta lah. Minta lepas daripada sifat riya. Al-ikhlas fi talana arju berharap. Hanifah tu akhir dalam ia pasal itu.
Dan apabila sebab tepat takluk, fi harah ja, ikhlas majrur. Ja majrur takluk pada arju. Lepas tu tok pakai dalam kita dulu-dulu tok guru kita lah. Apabila sebut pak takluk, dia ulang 2 kali. Wa arjullah, aku berharap akan Allah. Harap-harap fil ikhlas. Tu dia tu dia ada mau ulang 2 kali. Kita orang tok pakai, tok guru kita ulang lagu tu, ngajarlah tu. Kita reti kata situ tempat gatong raja tu. Berharap fil ikhlasi. Mana fi takluk pada arju, pada kelima fi'il. Berharap pada berikhlas, ikhlas daripada riya. Tanda molek. Ni hak ni takluk sini ni. Abang tu baca ibarat yang lain daripada baca tak biar. Hak ni ya takluk sini. Ni ya kata ni, tengok. Aku berharap akan Allah. Harap pada berikhlas aku, suci hati aku, lepas aku daripada kepujian dan kelihatan manusia. Dah. Lepas daripada riya. Lepas tu, thumma fil khalasi. Ni atas mana? Ni atas mana? Ni atas pada kata fil ikhlas. Takdir kala wa arjullah hadza wa arjullaha. Ini perkata musannif kata wa kun kama kana khiyarul khalqi. Dah. Wa arjullaha, aku berharap akan Allah fil khalasi, pada kelepasan aku daripada syaitan yang direjang ataupun gangguan setan, haru biru setan, dan pula diri nafsu ammarahku yang jahat ini. Minta lepas juga ya Allah, dan pula ereh awal nafsuku. Kemudian tengok ni orang panggil musannif tafannun fil ibarah. Tengok perhati molek, kita orang ngaji dah kena perhati. Bukan ngaji lepas-lepas, tengok. Ni makna lepas juga, tapi hak ni yang ambil daripada hak ni. Ikhlas masdar daripada akhlasa yukhlisu ikhlasan, ba if'al. Af'ala yuf'ilu if'alan, mauzunu akrama yukrimu ikraman. Maka mauzun bagi af'al lagi, akhlasa yukhlisu ikhlasan, ni namanya masdarun. Masdar ba if'al. Mari duk al-khalasi. Makna bahasa kita nak lepas lakah. Lama nak lepas daripada orang puji, daripada orang tengok. Dan hak ni nak lepas pula harap pada Tuhan daripada setan hak haru biru. Setan hak kaca. Setan hak jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nafsu amarah yang jahat ni nak lepas juga. Kamar dia makna tulai ni. Tapi masalah tikala parak lain-lain. Ikhlas ambil daripada akhlasa. Kama dia al-khalas, ambil daripada ikhlas. Tapi dia ising masdar. Kama dia ising masdar, orang panggil ising yang kurang daripada masdar. Manaqasa hurufuhu an hurufil masdar. Barang yang kurang huruf dia daripada huruf masdar. Masdar apa lah? Wa kallamallahu Musa taklima. Taklima masdar. Kama dia ising masdar dah. Al-kalamu huwal lafzul murakkab. Itu dia panggil ismul masdar. Tiap-tiap lafaz yang kurang huruf dia daripada huruf masdar, itu nama ismul masdar. Makna tulah ni, lepas daripada sifat riya dan lepas daripada setan yang direjek, ni takluk. Lepas daripada setan, haru biru setan yang direjangkan, yang jauh daripada rahmat Allah. Lepas pula daripada hawa nafsuku yang jahat ni. Ya duk nemai kau ni, duk musim setan duk luar ni. Nafsu duk dalam ni. Ereh duk dalam ni. Lepas tu demon ni duk kacau ni, duk musim ni. Sebab tu dia tak ngaji kaya pening. Hak mana setan, hak mana nafsu, mana ereh. Faham tak? Setan benda duk bisik kita luar. Musa maya. Tu setan. Musa saya. Pamak ke nak maya, bau ku satu mai tagi. Tu setan. Pas mana nafsu ya? Nafsu hak jahat ni dah wak tak oleh tak. Tidur hasdak, tak usah ngaji. Tu nafsu tu. Jahat ya tu siwak molek. Mana benda hak tu kena, hak tu ya tak kena. Mana hak tu suka, hak tu ya tak suka. Mana hak tu lari, hak tu ya kacau. Tu nafsu. Erek ya, keinginan. Ingin nak makan banyak. Ingin nak tidur banyak. Ingin tak mau ngaji. Hati ingin ya. Maka benda ni duk musim gawa. Yakni lingkungan kita. Duk kawasan kita hak luar. Setan bisik. Dalam nafsu hak jahat. Erek perasaan tu. Hak tu dia panggil erek nafsu. Dia ada nafsu yang ada kelereng ya. Supaya terkeru. Kalau dia kepala keru. Lepas tu kepala gawa. Orang panggil kelereng keru. Dia kena ada kelereng. Baru nak boleh buh keru tu. Keru, misalnya kita nak buh keru ni, nak buh apa tiye. Nak buh, kita beli keru, nak buh di tiye. Lepas tu di tiye tu ada kepala keru. Lepas tu kepala keru tu, kalau keru tu kita nak pulang, dia kena ada kelereng. Maka nafsu kita yang jahat, dia ada kelereng. Ya.
Berasa nak makan tu kelere je tu. Ingin ni dia. Ere je. Nak makan, nak tidur, malah ngaji ajalah. Ere je. Dah. Wa man yamil lihaula. Dan siapa-siapa. Man ni man syartiyah nah. Man ni man syartiyah kita bakal mutada apa. Dan bermula siapa-siapa. Yamil yang cenderung. Ya jadi conong kata. Conong nah. Kadang-kadang kita conong kok rajin ngaji, rajin apa. Yang ni conong nak? Conong kok setel, malah ngaji. Conong kok nafsu, nak buat benda maksiat. Conong ke arah nafsu. Orang yang conong, lihaula kepada tiga ni. Kepada al-hawa, kepada an-nafsu, kepada ar-rajin ni. Qad rawa, sesungguh sesaklah ia man sesak. Orang mana jadi duk turut setel. Orang mana duk turut arah hawa nafsu. Orang mana duk turut nafsu amarah. Orang ni binasalah. Dia sesak jalan lah orang ni. Tak ada ihdinas siratal mustaqim. Orang ni tak ada jalan pertunjukan daripada Allah. Sebab tu kita doa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Minta tu ya. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, minta memberilah aku pohon akan dikau ya Allah. Al-huda pertunjukan. Pertunjuk daripada Allah. Sesat daripada syaitan. Sesat daripada arah hawa nafsu. Sebab tu orang yang turut setan, turut arah hawa nafsu, turut nafsu amarah, sesatlah dia ni. Jalan pertunjukan daripada Allah, daripada Tuhan di sisi Tuhan. Sebab tu doa, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, ku pohonkan dika pertunjukan walga wattuqa dan sifat takwa ya Allah, wal afafa dan kepeliharaan daripada setan dan pula nafsu ya Allah, wal afafa wal ghina dan kaya aku daripada manusia ya Allah. Semua sifat hak yang turut Tuhan, mana hak Tuhan tunjuk, maka selamat orang di Allah tak ada pelita yang suluhkan dia pergi jalan kebenaran. Orang mana yang duk kira kau, conong dia pergi pada setan, conong dia nafsu amarah, conong ia pergi kepada arah nafsu. Orang ni binasalah dia, sesak jalan, tak ada pelita yang menyuluh dia. Tu dia. Kama dia kata wallahu a'lam. Sekat tu dulu. Buka kitab kalau tu tak kira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buka ni pula dah. Sikit dah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Tengok molek. Buka kitab dulu weh. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Musannif kata kan? Bismillahirrahmanirrahim. Musannif kata. Kata musannif, kata pengarang kita rahimahullah, hakada musannif rahimahullah, merahmati akan dia, akan Allah. Jumlah tu jumlah, rahimah tu doa musannif tu. Dah. Kama dia orang panggil jumlah tu khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Salata Allahumma arhamhu. Hei Allah, merahmatlah akan dia, akan musannif. Ataupun kita nak buat hal pun tak ada apa tu. Ataupun jumlah khabariyah imsa'iyah, khabariyah lafzan insya'iyah makna tak ada apa. Allahumma arhamhu, hi Allah minta merahmatlah akan dia akan musannif. Ataupun hakada musannif, merahmati akan dia akan musannif oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang panggil Bismillahirrahmanirrahim. Kalau iktibar dengan syarah atas tu Bismillahirrahmanirrahim jadi maqulul qauli bagi kata musannif. Baik dah. Bismillahirrahmanirrahim tu jadi maqulul qauli. Tulis lu dah. Jadi maqulul qauli bagi kata musannif. Gapo yang musannif kata? Supaya kataba Abu Bakrin ila al-murtadin. Kata nak Bismillahirrahman. Telah menulislah oleh Abu Bakar gi kepada fuak-fuak murtad. Tulis ke? Bismillah badan. Ni orang panggil maqulul qauli bagi kata musannif. Kalau bahasa Arab qala al-musannifu lah. Gapo musannif kata? Tepatnya kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat borah. Dengan nama Allah yang amat borah lagi pula amat kasih ni, wabihi, dan dengan dia, dengan Allah, tak ada memolek. Wabihi, dan dengan dia, dengan Allah Ta'ala itu, nasta'in, kami minta tolong akan dia. Kami minta pertolongan dengan Allah. Dah. Tak ada minta tolong yang lain, tak ada minta tolong dengan Tok Teh, tak ada minta tolong dengan demo tu, demo ni tak weh. Banyak dah. Kita tak ada minta tolong dengan benda-benda gangguan ni tak lah. Kadang-kadang setengah tu yang minta benar kan. Apa yang minta tolong dengan hatu. Yang minta tolong dengan jin. Yang minta tolong dengan biar sahabat. Tak. Ni kita minta tolong dengan Allah.
Banyak orang kita lah ni dia minta tolong dengan benda yang lain pada Allah. Minta dengan hatu setan. Kerana dengan hatu setan mudah jadi. Tapi minta ke Allah je payah jadi sikit. Sebab tu lama minta ke Tuhan. Bagi Allah Ta'ala ni orang mana minta dia. Kalau orang tu betul hati, ikhlas hati, maka mari derah sapa. Doa tu derah sapa, derah diterima. Tapi setan-setan hak kita sobat tu makna kena kata dia mudah tolong kita. Mula-mula dia tolong. Lama-lama dia tipu kita jatuh dalam lubang ke jahannam. Waliyazubillah. Setan hak orang sobat tu jamu telur, jamu po nak wi gapo dia teh. Dia mudah tolong kita dan kita sobat dengan dia mu tolong dah. Aku nak minta tolong jaga mohku. Lepas tu kalau orang mai ngaruk mohku minta mu tolong nah sepak dia ke, mu tapa dia kan mu kekoh ya kan. Dia buat semua. Yang mudah. Tapi Allah Ta'ala dia tak buat hal-hal tu. Kalau kita minta Tuhan, dia lamat jadi. Sebab tu benda molek, dia lamat jadi. Malamat ke apa? Lamat bergerak. Telah mulai oleh musannif. Telah mulai. Musannif telah mulai. Ada oleh musannif. Karangan musannif. Musannif memulaikan karangan dia. Akan tulis dia kitab Kifayatul Muhtadi. Syarah di atas Sulam Muhtadi ni. Ada. Mula-mula ataupun mulai dengan basmalah. Dengan basmalah. Apa basmalah? Basmalah ni orang panggil rumuz, ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sebab baca basmalah. Ba tu arti maksud digawat ringkasan daripada Bismillah. Ada. Sing tu isyarat ada Bismillah. Bismillah. Lepas tu basmalah, la tu isyarat pada Allah dah. Patut lah tu berhormati dah. Tu dia panggil dengan basmalah. Apa basmalah? Yakni ringkasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Maka musannif kita mulalah kitab dia ni. Dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa weh? Boleh musannif kita mula maf'ul li ajli. Pada kata memulai. Telah memulai musannif akan karangannya dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa boleh musannif mula? Kerana mengikut maf'ul li ajli pada kata memula. Kenapa mula? Kerana mengikut, yakni kerana turut oleh musannif dan tiru oleh musannif. Wahida. Kerana mengikut, yakni kerana mengikut oleh musannif, kerana tiru oleh musannif, kerana turut oleh musannif akan segala kitab-kitab. Akan segala kitab-kitab. Kitab mana? Yang diturung. Sifat pada kitab. Kitab mana? Yang diturunkan. Diturung. Mafa'il. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musannif kita ya tiru. Ya turut. Ya ikut. Akan segala kitab-kitab. Hak yang dibawa turun akan dia oleh Allah. Wak turun atas segala anbiya-nya, anbiya Allah. Dan rasulnya, rasul Allah. Anbiya dan rasul mana? Yang adalah semulia-mulia. Rasul dan pula masalah Nabi tu dah. Dikatakan orang yang paling mulia. Itu Quran. Kitab yang diturun oleh Allah atas segala anbiya dan rasul yang ada semulia-mulianya. Rasul dan anbiya ni. Gapo kitab yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nabi? Itu Quran yang diturunkan dia kan Quran turun atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tu antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab semua hak 104 buah dah. 4 buah besar-besar tu kata dah kan. Amanar rasulu bima unzila ilaika min rabbihi wal mu'minun. Dah. Amanar rasul telah beriman oleh segala rasul Tuhan. Amanar rasul telah beriman oleh rasul bima unzila ilaika min rabbihi wal mu'minun, dengan barang yang diturun akan dia min rabbihi daripada Tuhannya, Tuhan bagi ar-rasul wal mu'minun. Dan orang beriman pun beriman weh. Orang beriman pun percaya juga kata barang diwak turun kepada rasul itu daripada Allah. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Gawa barang yang diturunkan kepada rasul. Rasul pun beriman
dan orang berimeh pun berimeh bagi di waktu daripada Tuhan. Kullun amana billah. Tiap-tiap yang beriman saat itu, yang percaya itu dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab. Kitab 104 buah kan? Hak ni kita tahu belakang. Kitab 104 buah. Hak turun daripada langit. Tapi kitab hak panggil kitabun 4 buah. Hak lain panggil, dia pecah dua pula kitab tu. Ia ada nama kitab ni hak turun daripada langit. Kitab ni ada nama kitab. Hal besar-besar ni nama kitab. Mana kita kata Taurat. Ni panggil kitab ni. Injil panggil kitab. Ni orang panggil Zabur, nah panggil kitab. Dan Al-Quran panggil kitab. Dan selagi orang panggil Suhufun. Ni orang panggil tak panggil kitab. Hak ni turun pada Ta'adat beberapa lain kertas. 40 lain kertas. Turun kepada Nabi Ibrahim. Berapa puluh? Yang ni 10. Orang panggil 10 suhuf. Yang ni lebih kurang dalam 40 lah. 40 muka, 80 muka, 40 lah. Ini nama su. Maka kitab 104 buah yang turun daripada langit. Yang waktu turun oleh Allah Ta'ala kepada rasul-rasul. Maka kitab tu dimulaikan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Quran, bismillah dulu mulanya. Taurat, bismillah dulu. Injil, bismillah dulu. Zabur pun bismillah dulu. Suhuf turun pada Nabi Adam, bismillahirrahmanirrahim. Ayat setiap kitab yang turun daripada Allah, semua dimulakan dia dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Ini kerana musannaf kita tiru dan turut daripada kitab-kitab yang turun daripada langit. Tengok. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakah dalil tiap-tiap kerjaan kita saat ni tu dah? Kena ada bismillah. Sebab tu bismillah besar. Seorang tu dah. Tok lelaki dia jadi marah ke bini dia. Jadi cemuh. Jemung bini. Bini dia tu timuh tu kita kata timuh ke kita kata Maria tu. Bismillah mata. Nak ambil berah boleh puyuk bismillahirrahmanirrahim. Ambil air boleh puyuk basuh bismillahirrahmanirrahim. Nak jalan bismillahirrahmanirrahim. Nak mula basuh kain bismillahirrahmanirrahim. Nak buka pintu mak bismillahirrahmanirrahim. Maka tok lelaki dia kaya dah. Koya. Dia kata apa mung ni mak ye? Dah Maria gapo mung ni ambil ye weh dia kata ataupun timuh weh. Aku dengar mung ni duk bismillah semua kuasa cemuh weh. Nak jalan bismillah, nak ambil berah pun dalam genok pun bismillah, nak berah boleh puyuk bismillah, nak baca tu bismillah, lagi pula nak jalan nak buka pintu bismillah terik. Rasa cemuh weh. Dapat ngomngai doa mu ni. Sedap ya. Satu hari tok lelaki ya koya ni pergi cari ikan. Tiba-tiba pergi cari ikan saat ni tu bukan ikan, boleh ulas salah. Dah, boleh ulas salah kelik tu. Boleh payah. Nak teras sekali ni bini ku hak timuh ni ataupun Maria ni. Bohula sela lepas ya. Ya ta moh ataupun ye. Tagi mun sia ke we dah dak lepas ya ku klik ke we dak deh. Timuh ya betul sungguh. Duk waktu bismillah kok ni bismillah jalan bismillah mata. Fatimah ni pun dah ataupun Maria bini Koya ni pun buka dah. Moga tok laki taat tok laki ni, tok laki suwak ikan wak gula ke gula kuning. Dia pun tak ada apalah bangun tok laki wi tidur dah moga tok laki gi sekat ikan ni. Dia pun buka payat bismillahirrahmanirrahim. Belum nak buka dah. Nak buka payat nak akik nak tudung tu bismillahirrahmanirrahim. Ulah hak tok laki bu ulah sela tu. Tuhan ubah jadi ikan wak sungguh weh. Ni. Kata bismillah ni. Hikmat bismillah, besar bismillah, agung bismillah. Dengan dia niat betulnya istiqamah bismillah, buka payah hak ulas selak dia jadi ikan. Ya pun mai ulas selak ni. Hak jadi ubah di ikan, sia. Sia sudah siap dah. Panggillah tok lelaki sudah masak sudah apa, panggil tok lelaki bang koyak ni. Panggil tok lelaki bang bah makan nasi. Abang apa bangun basuh muka tak ingat dah kata yang ulas selak bos lepas ya. Bangun makan nasi. Oh sedap dia dah. Oh gula jadi gula kuning ni wasau jadi kena ngam mulut molek. Payah selak ingat. Ya tadi ikan we mana? Ikan we habai boleh payah tu. Masya-Allah. Ikan we ada lepayah. Ikan we lepayah. Lah aku berulas selak. Lepas pada itulah ia pun bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Oh, aku tak boleh dah buat main-main dengan timah kuning, dengan patimah ku tengok bismillah ya ni, siapa tu ubah daripada ulas sela gi jadikan ikan we sungguh we. Dah. Sebab itulah sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalilnya. Sebenarnya Nabi kata nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat jadi mubtada tu. Osak ayat jadi mubtada. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula bismillahirrahmanirrahim. Kosak kelapa tu jadi mubtada. Bermula lafaz bismillahirrahmanirrahim. Khabar. Kullu. Panggil bismillahirrahmanirrahim dengan bermula bismillahirrahmanirrahim ini. Fatihatu kulli kitabin. Ialah pembukaan bagi setiap-tiap kitab. Tak kira lah kitab yang bahasa langit, kitab yang bukan pesing langit, kitab yang diturun daripada Allah Ta'ala cerak dah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, daripada suhu Nabi Adam, daripada suhu Nabi Ismail, daripada suhu Nabi Ibrahim, semua itu dimulakan dengan kitab, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu Nabi kata, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihatu kulli kitab, ialah pembukaan bagi setiap kitab. Makna kata kita nak bukakan kitab, kita kena buka dengan Bismillah. Seolah ni lah, kita nak masuk ke rumah, kena masuk ke pintu, kena buka pintu, bukan ada kerabat tadi ni tu baiklah rumah dah kan. Makna orang kerabat tadi ni, makna orang tu pelik dah kan. Rumah kita, kalau rumah kita sungguh kita klik, kita buka pintu dah kan. Buka nak poti, buka kofal, miftah buka. Buka. Nak masuk rumah, orang panggil setiap-tiap kali nak masuk rumah, tak apa setiap-tiap rumah. Tak ada kira rumah modern, tak ada rumah zaman dulu, rumah songkokai ke, rumah tamada, rumah zaman dulu. Semua itu tempat nak masuk dia pembuka. Pintu al-bab, babul dar, babul bait. Dah kan? Maka pembukaan bagi semua kitab, tak kira kitab dunia akhirat ataupun kitab yang bahasa langit, bahasa dunia, semua tu buka dia tu. Nabi kata kena buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu kita nak karya gapo sepatut bersakut dengan syarak, maka kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Arti Bismillahirrahmanirrahim tu, sabda Nabi tu. Artinya, maksud dengan sabda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, itu permulaan, itu pembukaan dan permulaan bagi permulaan tiap-tiap kitab. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim ialah permulaan dan pembukaan setiap-tiap ataupun tiap-tiap kitab, dan telah dinakalkan daripada Abi Bakrin At-Tunisi bahawa telah ijma' ulama al-muslimin atas bahawa setelah memulai Allah Subhanahu wa taala akan tiap-tiap kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini perkataan yang dinakal. Apa dinakal? Dipindah, diambil. Wajah. Dan telah dinakal ataupun telah dipindah, telah diambil daripada Abi Bakrin, tulis molek, At-Tunisi. Baca molek. Perkataan yang dinakal, yang diambil daripada seorang ulama yang bernama Abi Bakrin At-Tunisi, bahawa telah ijma' ulama. Telah bulat seorang ulama, sulah sepakat ulama al-muslimi, telah ijma' semua ulama muslimin, kata ana atas bahwasanya telah memulai Allah Subhanahu wa taala akan tiap-tiap kitab Allah. Tiap-tiap kitab tu turun daripada langit, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua dah tak kira Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf, maka semua tu itu mula dengan bismillah. Sekat tu kamar kata wallahu alam. Buka hadis sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia katanya wa hadzal adabu huwa fi ma iza talaqal isnani fi tariqin. Wa hadza, dan bermula ini apa? Salamu apa? Salamur rakibi alal mashi wal mashi alal qaidi ataupun awil jalis. Wisale orang duk atas kereta, di atas kenderaan unta ataupun kuda, wisale kepada orang duk jalan. Dan orang duk jalan wisale kepada orang duduk. Al-adabu, ini satu adab ni orang panggil satu marayat. Satu perangai yang termolek ataupun adab supaya yang terbaik. Ni orang panggil orang nak kereta, maka marayatnya, perangainya, akhlak baiknya kena wisale kepada orang duk jalan. Lepas tu orang duk jalan perangai yang baiknya, dia kena wisale kepada orang yang duduk. Ini al-adabu, ini adab.
Adab ke apa? Huwa iyo hazal adab ini sabitun sabitlah ia fima pada barang pada masalah. Bagaimana masalahnya? Idza talaqal ithnani, apabila bertemulah oleh dua orang, bertemu gi mari di antara dua orang di tengah jalan. Dia mau ni nak kereta, dia mau ni jalan kaki, ataupun hak ni jalan kaki, hak ni duk nyata, hak ni yang ramah, hak ni yang sikit. Ada kebiasaan kita. Hak ni nak kereta, maka orang nak kereta adat je lagu mana weh, merayak dia, akhlak dia. Orang nak kereta lah kena wisalai pada orang jalan wisalai kepada orang duk nyata. Lepas tu yang ramah wisalai pada yang sikit. Itu adabnya. Yang sikit tu wisalai pada yang ramah. Apabila berjumpa oleh dua orang fi tariqin, pada satu jalan. Apabila antara orang buat kereta, orang naik unta, naik kuda, dia temu dengan orang jalan kaki, maka adabnya orang nak kereta, naik kuda tu wisalai pada jalan kaki. Amma idza warada ala qu'udin aw qa'idin, adapun apabila kedatangan seorang ala qu'ud, di atas keduduk keh, au qa'idin, ataupun di atas seorang yang duduk. Maka seorang itu datang warik ia tu di atas keduduk keh, ataupun di atas seorang yang duduk. Fa innal waridah, maka sesungguh bahasa yang kedatangi warik tu, yang kedatangi orang yang datang ni, yabda'u bisalam, memulailah ia al-warid bisalam, beri mula wisale ala kulli halin, di atas tiap-tiap kala kuih, sawa'un kana, sama adalah ia al-warid tu, orang yang kedatangi. Demo ni dak nyata, pergi tak dak nyata dah. Pada mana yang mari datang, mari luar ke. Demo ni mari taning, mari jalan. Orang yang datangi itu sawa'un kana saghiran au kabir. Yang kedatang itu sama ada dia budak, sama ada dia orang tua. Maka kalau dia lalu di atas orang yang duduk ataupun kedudukan, maka sunat lagi pula sepatutnya daripada perkara yang dikanakinya ataupun benda yang beradab, dia kena wisalai kepada orang yang duduk nyata. Itu adabnya. Walaupun dia budak ke ataupun dia orang tua, maka bila dia lalu di atas satu jemaah ataupun keadaan seorang duduk nyata, maka sunat dia wisalai. Qalilan au kasiran, yakni orang yang kedatangi itu sama ada dia tu banyak ataupun dia sedikit, maka kena wisalai kepada yang duduk. Wasummiya, dipernamakan aqdal qudati hazasani, dan dipernamakan aqdal qudati, orang panggil dengung-dengung bagi tok qadi ataupun orang-orang yang menghukumi. Hazasani, akan ini yang kedua ni sunnatun, dinamai akan sunnah. Dah dipernamakan sehabis-habis ataupun kanak segau ni. Wasamma atau baca wasummiya, dan dipanggilkan aqdal qudati, yakni sehabis-habis daripada segala orang-orang yang menghukumi. Hadzasani, kalau kita baca gini tak apa. Dan mempernamai gini macam ini. Hadzasani sunnatan tu maf'ul dua. Wasamma, dan mempernama aqdal qudati, yakni oleh yang sehabis-habis ataupun daripada sekanak-kanaki, daripada tok qadi ataupun orang-orang yang menghukumnya, daripada orang-orang yang menghukum daripada tok qadi, daripada orang yang mengqadi, yang tok qadi yang menghukumkan di dalam masalah ini, masalah wisalah ni. Hazasani, yang kedua ni. Mana yang kedua? Yakni orang yang datang mari luar. Tak kira dia budak, tak kira tua, tak kira dia ramai ataupun dia sikit, ataupun dia tu dan orang yang besar ataupun yang halus, tak kira lah. Makna dia tu datang mari, makna dia duduk nyata, maka kata semulia-mulia ataupun sehabis-habis, sekanak-kanak daripada orang-orang yang menghukumi pada masalah ini, dia kata yang kedua ini sunnatan, sunnah ia. Orang yang datang tu sunnah yabda'u bisalam, sunnah wisalam. Wasummiyal awwalu, dan dipernamo akan yang kedua ataupun wasamma, dan mempernamo ia aqdal qudati, sehabis-habis ataupun sekanak-kanak daripada orang-orang yang menghukumi.
al-awwala, yang pertama. Mana yang pertama? Hak yang pertama kita kata berjumpa dua orang. Yakni orang yang berjumpa saat itu kita kata yang duduk berjalan ke ataupun duduk berdiri ke. Dia berjalan ataupun hidup berdiri. Lalu jumpa dengan orang duduk. Maka dia wisalah. Hak ni adab. Adapun yang kedua ni orang yang kedatang ni wisalah tak kira dia saat ni tu orang tua ke dia tu budak tapi dia lalu mari, maka sunat dia saat ni tu wisalah. Itu hak yang pertama. Mana katanya itu adab. Mana yakni orang yang berdiri, orang yang nak kereta wisalah kepada masyi ataupun masyi wisalah kepada yang duduk, hak tu dikatakan adab. Adapun masalah kita tu orang kedatang ni tak kira tua tak kira muda ataupun dia ramai ke sikit wisalah kepada orang yang duduk, hak ni orang panggil sunat pada yang keduanya. Waja'alahu dan menjadilah akan dia akan al-awwal ni duna sunnati, bukan sunat, fil fadilati pada kelebihan. Hak ni bukan sunat, ni bukan sunat. Tapi hak ni adab, cara-cara perangai dan pula marayak di dalam masalah kita bertemu wisalah. Faslun, ini satu fasa. Qala al-mutawalli, tak katalah oleh mutawalli. Imam mutawalli gitu. Qala al-mutawalli ay qala al-imamul mutawalli. Tengok weh. Idza laqiya rajulun, apabila bertemu dan berjumpa oleh seorang laki-laki, jama'atan, akan satu kumpulan satu puak. Seorang laki kita temu dengan puak ni ramai. Puak ni 10 orang. Ataupun puak ni 10 orang, 12 orang, 7, 8 orang. Kita temu oleh seorang laki-laki dengan jamaah, dengan satu jemaah, satu kumpulan. Fa arada, maka menganakilah ia ar-rajul. Dia tengoklah ramai-ramai tu 10 orang. Tapi dia kenal 2-3 orang, 7 orang lagi dia tak kenal. Lepas tu dia kanak-kanak. Fa arada, maka kanaki ia ar-rajul ayyakhussa, bahasa menetulah ia ar-rajul ta'ifatan minhum, akan satu kumpulan daripada mereka, menetu bisalam. Deh. Misal lagi ni kita jalan-jalan, tengok demo tu ramai. Tapi hak dalam ramai tu kita ni orang kampung kita, 3 orang jumpa ni pun tak ada. Pak 7 orang ni fuak mana? Lepas tu kita wisalah kosak 3 orang tu ada hak kampung kita kenal. Assalamualaikum mak ya Allah patutlah tu. Kita tak ada wisalah. Lagu mana weh? Kita wisalah ketika kita bertemu dengan guru ramai ataupun jemaah ramai, tapi kita kosak, kita menetu pada salah kita orang-orang yang tertentu daripada jemaah itu. Lagu mana hukum? Hukum yang lagu mana weh? Iza laqiya rajulun jama'atan kuriha, ialah makruh, nascaya di makruh akan dia akan mazukir min ikhtisasi ta'ifatin minhum bisalam, daripada ketentuan daripada jemaah dan kumpulan daripada mereka wisalah. Kita wisalah lah ya mak. Ada pun lain lagi 7 orang kita tak ada wisalah. Ini makruh. Dan wisalah semua. Assalamualaikum ya jama'atu. Salam kepada semua kamu jemaah. Lepas tu orang pun berasa hati. Orang ramai 10 orang. Kita pergi misalnya 3 orang. Pada mana ni kok mana main sekali? Dia berasa hati. Nah, kenapa? Boleh kata makruh. Li'annal qasdah. Kenapa boleh kata makruh? Li'annal qasdah. Kerana bahasa qasak. Tujuan. Ataupun qasak. Sila, niat. Minas salam. Daripada wisalah ni. Apa? Qasak daripada wisalah. Al-mu'annasatu wal-ulfatu. Qasak daripada wisalah, nak masalah lemah-lemah. Wal ulfatu, dan pula nak jadi rapat. Hak tak rapat nak rapat. Hak masalah bahasa orang panggil tak rapat nak rapat. Hak bahasa tak hening nak hening. Hak bahasa malu-malu jadi tak malu. Atau al muannasatu wal ulfatu. Wa fi takhsisil ba'di ihashun lil bakin, dan kita menentukan setengah daripada jamaah, setengah pada taifah, ini satu perkara yang menimbul lil bakin, menimbul berasa berasa hati. Ihasyan, yakni perasaan hati. Berasa hati tu, kok mana? Jadi mari salat 3 orang, mari ramai-ramai 10 orang. Tiba-tiba ya wisalah ni, Zakaria tu wisalah 3 orang. Pas kita 7 orang lagi, kok mana? Jadi hal lain tu timbulkan masalah. Timbulkan perasaan tak molek ke dalam hati. Jadi iri-iri hatinya. Wa rubbama sara sababan lil adawati, dan barangkali jadilah ia ikhtisasu, gawa dia ikhtisasus salam li ta'ifatin minhum ni lil adawati, sababan lil adawah, jadi sebab dan punca jadi seteru.
Dia tak usahalah kita. Tak sah pada dia, sadari dia. Kalau jumpa mana pun kita tak usah kecek. Orang panggil timur jadi ke? Jadi seteru. Jadi wasa jauh. Jadi wasa nak jadi musuh. Sebab? Sebab dia tak usahalah. Sebab tu orang panggil timur perasa sebab tu kita usahalah lah jemaah usahalah belakang ni. Assalamualaikum 3 orang. Hak lain tu tak tengok mata. Tengok juga mata lah. Ketika usahalah 3 orang ni. Kalau timurkan perasa tak molek dalam hati. Sekat tu dulu. Kamar dikata wallahu a'lam.